Baik, itu adalah perkembangan mengenai WEF di Davos, Switzerland. Kita akan teruskan dengan perkembangan iaitu pasaran semasa. Kita nak lihat bagaimanakah prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini, apa yang menjadi sentimen serta hala pergerakan pada minggu hadapan. Kita bersama dengan Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin, merupakan Ketua Strategi MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Syed Kifni kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Mungkin pertama sekali, Kifni boleh kongsikan bagaimanakah prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini memandangkan beberapa faktor mungkin mempengaruhi pergerakan pasaran saham. Terima kasih atas jemputan ke awal ini. Sepanjang minggu ini, indeks FBM KLCI jatuh 8 mata atau 0.6% kepada 1,479 pada penutup malam. Namun pasaran ekuiti tempatan diniagakan tinggi pada awal minggu ini dengan indeks FBM KLCI naik melebihi paras psikologi 1,500 mata dengan penutup pada hari Isnin lalu yang tertinggi dalam tempoh hampir 14 bulan atau semenjak bulan November tahun 2022. Bagaimanapun beberapa faktor luaran kemudiannya mendorong tindakan para pelabur menjual sebahagian pergerakan mereka yang mengakibatkan kejatuhan indeks FBM KLCI sepanjang minggu ini. Faktor pertama yang mempengaruhi prestasi pasaran ekuiti tempatan minggu ini adalah berkaitan kejatuhan di Wall Street market syarikat. Kejatuhan di Wall Street adalah berkait pengumuman anti ekonomi di market syarikat yang melebihi jangkaan pasaran. Prestasi jualan runcit negara tersebut pada bulan Disember yang lebih tinggi dari jangkaan menunjukkan keteguhan kadar permintaan dalam ekonomi negara tersebut dan oleh itu kemungkinan risiko kenaikan harga didorong permintaan atau demand pull inflation. Perkara ini dilihat akan pula mendorong pihak Reserve Persekutuan Amerika Syarikat untuk bertindak kurang agresif atau lebih berhati-hati dalam cadangan pemotongan kadar faedah pada tahun ini. Perubahan dalam jangkaan pasaran terhadap tahap tindakan pihak Reserve Persekutuan Amerika itu bukan sahaja mempengaruhi harga-harga saham di pasaran ekuiti, malah aset-aset kewangan yang lain seperti di besaran bond juga mengalami tekanan jualan dengan yang kadar hasil atau yield tempoh matang 10 tahun bagi bond perbendaharaan Amerika Syarikat meningkat kembali melebihi paras 400. Maklum bahawa harga bond menurun apabila hasil atau yield menaik dan juga sebaliknya. Dan seterusnya, kenaikan kadar hasil atau yield bagi bond perbendaharaan Amerika Syarikat diiringi kenaikan nilai dolar Amerika di pasaran mata wang antarabangsa. Dan sepanjang minggu ini nilai ringgit susut berbanding dolar Amerika ke paras 4.71 pada penutup semalam. Dan faktor kedua yang mempengaruhi prestasi pasaran ekuiti tempatan minggu ini adalah pengumuman kadar pertumbuhan KDNK negara China bagi sepuluh terakhir tahun lepas yang lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Di samping itu, data pertumbuhan jualan runcit negara tersebut bagi bulan Disember juga mencatatkan angka yang kurang dari jangkaan pasaran. Berikutan keputusan prestasi ekonomi yang ketinggalan jangkaan, pasaran ekuiti negara China mengalami penurunan dengan indeks Shanghai Composite jatuh 1.3% sepanjang minggu ini. Sebagai negara yang merupakan negara dagang terbesar bagi Malaysia, keadaan ekonomi negara China juga mempengaruhi prestasi ekonomi dan pasaran ekuiti negara kita. Jadi bagaimana kaunter atau sektor mana yang mendahului dan mana yang mengalami kejatuhan? Sepanjang minggu ini 10 daripada 13 sektor didagang pada tahap yang lebih rendah. Ini seiring kelemahan pasaran saham secara amnya. Hanya indeks sektor telekomunikasi, peladangan dan juga REIT mengalami kenaikan. Sektor telekomunikasi mencatatkan kenaikan tertinggi sepanjang minggu ini sebanyak 1.5%. Trend menaik indeks sektor telekomunikasi semenjak pertengahan bulan Disember tahun lepas adalah dilihat bertunjangkan prospek dan penyelesaian isu-isu berhubung perkhidmatan 5G di negara kita. Dan sektor peladangan mencatatkan kenaikan kedua tertinggi sepanjang minggu ini dengan kenaikan 0.3%. Kenaikan indeks sektor peladangan semenjak awal tahun ini adalah dilihat seiring dengan pemulihan harga minyak sawit mentah di pasaran antarabangsa. Manakala indeks sektor pembinaan mengalami kejatuhan terbesar sepanjang minggu ini dengan kejatuhan sebanyak 3.2%. Kejatuhan ini dilihat sebagai aktiviti pengambilan untung setelah indeks tersebut mengalami kenaikan sebanyak hampir 9% pada 2 minggu pertama tahun ini.
Jadi bagaimana peningkatan atau penurunan prestasi FBM KLCI ini memberi impak kepada pelabur tempatan dan juga pelabur antarabangsa, dan bagaimanakah hala tuju ataupun jangkaan hala pergerakan pasaran saham dalam masa terdekat, Kifni? Okay. Prospek ekonomi makro tempatan dan juga antarabangsa dijangka akan menunjukkan pertumbuhan yang positif bagi tahun ini. Kami mensasarkan Malaysia akan mencatat pertumbuhan KDNK antara 4 hingga 5% pada tahun ini, manakala di Amerika Syarikat pertumbuhan KDNK dijangka akan lebih perlahan namun kekal positif pada 1 ke 2%. Dengan pertumbuhan positif ekonomi makro, keputusan kewangan syarikat juga dijangka akan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Oleh itu kami menjangkakan prestasi pasaran saham antarabangsa secara amnya dan pasaran tempatan khasnya akan mengalami trend kenaikan pada tahun ini. Dan tahun 2024 telah bermula dengan baik bagi pasaran equity tempatan. Indeks dan KSCI mendahului atau outperform kebanyakan indeks utama asing dengan kenaikan sebanyak 1.7% sepanjang tahun ini. Sebagai bandingan di rantau ASEAN, indeks STI Singapura, SCT Bangkok dan GCI Jakarta dia masing-masing turun antara 1 hingga 3% sepanjang tahun ini. Dan di peringkat antarabangsa, indeks Dow Jones susut hampir 0.5% atau slightly more than 0.5%, 0.6% actually. Manakala Shanghai Composite dan Hong Kong Hang Seng juga masing-masing jatuh antara 4 hingga 9%. Namun dalam tempoh terdekat kami menjangka konsolidasi di pasaran equity tempatan setelah kenaikan harga-harga saham dicatat sejak awal tahun ini yang membawa indeks FBM KSCI kepada parasan perintangan atau resistance 1,500 mata. Kami lihat konsolidasi harga-harga saham ini sebagai proses pembinaan dasar atau base building sebelum melonjakkan seterusnya melepasi paras rintangan tersebut. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Syed Muhammad Kifni Said Kamarudin, merupakan Ketua Strategi MIDF Research, kerana bantu kami berkongsi tentang prestasi FBM KLCI sepanjang minggu dan bagaimana untuk kita memahami lebih mendalam iaitu pergerakan ataupun hala tuju FBM KLCI dalam masa terdekat. Dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua di semua platform digital dan media sosial.